أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ومن شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Apa khabar ayah-ayah, ibu-ibu, abang-abang, kakak-kakak yang saya kasihi lagi dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa khabar semua? Sihat ke? Sabahal khair. Mudah-mudahan ayah-ayah, ibu-ibu sihat-sihat selalu, sihat walafiat. Serta dirahmati dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah. Baik. Alhamdulillah. Pertamanya, marilah sama-sama kita panjatkan setinggi-tinggi kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana pada hari ini alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala panjangkan umur kita. Allah Subhanahu wa taala berikan kita kesihatan yang baik. Alhamdulillah Allah taala kurniakan kita taufik dan hidayah kepada kita. Dan alhamdulillah Allah taala berikan kita kelapangan masa untuk sama-sama kita dapat teruskan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga kita mencari redha Allah Subhanahu wa taala. Dan pada pagi ini ayah-ayah, ibu-ibu, alhamdulillah kita sama-sama dapat mengikuti live baca ikut guru 2.0 pada pagi ini. Alhamdulillah. Hashtag baca ikut guru, insya-Allah. Boleh? Hashtag tambat hati dengan Al-Quran. Hashtag santapan rohani dengan Al-Quran, insya-Allah. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi. Yang mana yang memberi salam, ahlan wa sahlan, selamat datang saya ucapkan kepada ayah-ayah, ibu-ibu, serta sahabat-sahabat seperjuangan Al-Quran, family mymengaji.com. Alhamdulillah. Insya-Allah. Baik, jadi seperti biasa, sebelum kita nak mulakan pengajian kita pada pagi ini, terlebih dahulu ayah-ayah, ibu-ibu, kita ajak lagi kawan-kawan kita, kita keloi lagi sahabat-sahabat kita, kita keloi lagi adik-adik beradik kita, adik-beradik kita, untuk sama-sama mengikuti bacaan Al-Quran. InsyaAllah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberkati majlis kita, pengajian kita pada pagi ini, insyaAllah. Baik, jadi ayah-ayah, ibu-ibu, seperti biasa kita gunakan hashtag baca ikut guru ketika mana ayah-ayah, ibu-ibu berkongsi live kita setiap kali live ini berlangsung. Boleh tak ayah-ayah, ibu-ibu? Bila ayah-ayah, ibu-ibu kongsikan di FB masing-masing, letak description di atas hashtag baca ikut guru, no spacing. Jangan jarak ayah-ayah, ibu-ibu, tulis rapat-rapat, insya-Allah. Boleh tak ayah-ayah, ibu-ibu? Macam semalam yang saya kongsikan itu. Bila mana ayah-ayah, ibu-ibu kongsi live kita ini, kongsikan Al-Quran, kita jalankan dakwah kita,
kita nak gandakan pahala kita, kita banyakkan berkongsi live kita ini, insya-Allah. Nah, sambil-sambil tu ayah-ayah ibu-ibu letak hashtag baca ikut guru. Semalam saya dah tengok, saya buka, saya tengok, alhamdulillah sahabat-sahabat Al-Quran kita tulis macam mana yang saya kongsikan semalam. Alhamdulillah ramai yang tulis macam tu, terbaik. Nah, dan ayah-ayah ibu-ibu boleh kongsikan pengalaman ayah-ayah ibu-ibu dekat description atas tu kan, sambil-sambil ayah-ayah ibu-ibu berkongsi, ayah-ayah ibu-ibu tulis-tulis dekat situ. Nah, kita ajak lagi lebih ramai, nah, sahabat-sahabat kita, nah, untuk sama-sama mengikuti bacaan Al-Quran. Mudah-mudahan Allah Ta'ala jentikkan hati-hati mereka, nah, untuk sama-sama duduk berada dalam majlis ilmu ini, insya-Allah. Boleh? Baik. Insya-Allah. Jadi boleh sebarkan dalam grup FB terutamanya, nah, dan juga copy link sebarkan dalam grup WhatsApp kita serta grup Telegram kita, insya-Allah. Kita permudahkan urusan mereka, insya-Allah. Baik ayah-ayah ibu-ibu, pagi ni saya nak kongsi sedikit. Kalau ayah-ayah ibu-ibu perasan, hari ini kita berada di penghujung suratul Kahfi. Okey, suratul Kahfi. Betul tak ayah-ayah ibu-ibu? Kan? Jadi saya nak tanyalah ayah-ayah ibu-ibu, sepanjang ayah-ayah ibu-ibu membaca Al-Quran, terutamanya kita melazimi suratul Kahfi pada hari Jumaat, nah, yang mana yang Nabi Muhammad SAW perintahkan pada kita supaya kita membaca suratul Kahfi pada pagi Jumaat, nah, ataupun kita bacalah tiap-tiap hari kan. Jadi dengan asbabnya kita membaca tu, kita mengelakkan daripada fitnah-fitnah Dajjal. Jadi saya nak tanya ayah-ayah ibu-ibu, sepanjang ayah-ayah ibu-ibu baca suratul Kahfi ni, nah, mungkin ada ayah-ayah ibu-ibu ada di kalangan kita yang membaca tafsiran, membaca maksud. Agak-agak ayah-ayah ibu-ibu ada berapa kisah dalam suratul Kahfi ni yang sepanjang kita baca ni? Boleh tak ayah-ayah ibu-ibu kongsikan kepada kawan-kawan kita yang lain? Tulis di ruangan komen ada berapa kisah yang kita baca pada suratul Kahfi ni. Nah, dan ahlan wa sahlan juga kepada sahabat-sahabat Al-Quran yang baru pertama kali hadir ataupun yang baru kali kedua hadir live kita pada pagi ini. Boleh tak saya nak tanya ayah-ayah ibu-ibu yang baru pertama kali hadir, tolong munculkan diri. Nah, tolong tulis di ruangan komen, saya baru pertama kali. Kalau yang dah second live masuk, boleh tulis juga kali kedua, saya join live.mymengaji.com. Boleh tak ayah-ayah ibu-ibu tolong tulis, saya nak tengok berapa ramai yang hadir, yang kongsikan, yang orang kata apa, join untuk sahabat-sahabat baru ni. Nah, tapi terlebih dahulu ayah-ayah ibu-ibu boleh follow page mymengaji.com dahulu. Nah, untuk dapat notification boleh tekan button loceng di tengah video kita ni kan. Ayah-ayah ibu tekan je dekat video ni, nanti dia akan naik button loceng di belah kanan bawah, dan set dekat atas sekali all notifications. Okey, berapa ayah-ayah ibu-ibu kisah suratul Kahfi yang ayah-ayah ibu-ibu baca selama ni? Ke tak pernah ambil tahu langsung? Okey, macam mana ayah-ayah ibu-ibu? Ke tak pernah ambil tahu langsung, baca je kan? Ustaz suruh baca-baca je lah. Yalah, betul lah kan, baca pun dah pahala, betul tak kan? Cumanya kalau boleh kita tengok apa kisah di sebalik suratul Kahfi ni kan. Ada 4 cerita. Okey, nyatakan apa kisah dia tu. Bukan saya nak suruh cerita, cuma bagi tahu apa dia 4 cerita tu. Nah, baik, dan ada kaitan dengan empat cerita ni di akhir zaman. Itu yang penting ayah-ayah ibu-ibu. 4 kisah ni dia ada kaitan dengan akhir zaman kita ni yang dah berlaku sekarang kan. Iaitu apa dia ayah-ayah ibu-ibu? Kisah apa? Kisah pemuda Ashabul Kahfi, yang mana yang ayah-ayah ibu-ibu baca awal suratul Kahfi tu kan, ayat pertama sampai ayat ke-10 tu kan. Itu cerita tentang pemuda, kisah Ashabul Kahfi. Nah, yang kedua cerita apa? Cerita tentang 2 orang pemilik kebun.
Kisah pemilik kebun yang kaya raya, kan. Yang ketiganya, kisah Nabi Musa dengan Nabi Khidir. Perbualan di antara kedua-dua Nabi tersebut, Nabi Musa dan Nabi Khidir. Dan yang terakhir, kisah Zulqarnain. Zulqarnain yang kalau kita tengok dalam buku dikata apa, Alexander, tu kisah Zulqarnain. Jadi ada 4 cerita kat situ ayah-ayah ibu-ibu, dan ayah-ayah ibu-ibu boleh baca sendirilah, boleh tengok sendiri. Dan 4 kisah ni dia ada kaitan dengan fitnah akhir zaman, yang mana yang Allah rakamkan dalam Al-Quran tentang 4 cerita ni. Dan 4 cerita ni ada berlakunya fitnah-fitnah akhir zaman yang kita berada sekarang ni. Yang pertamanya ayah-ayah ibu-ibu cerita tentang Ashabul Kahfi, yang mana dia diceritakan tentang 10 orang pemuda tu, kan, yang tertidur selama 103 tahun di dalam gua. Adalah cerita panjang dah. Yang tu dikisahkan, direlatekan dengan ujian fitnah agama. Tu. Benda ni berlaku tak sekarang? Berlaku. Yang kedua, kisah 2 orang pemilik kebun yang kaya raya. Yang tu pun ada kisah dia. Dan kisah ni pun ada, kita boleh relatekan dia dengan ujian harta. Ujian kerana harta. Ni ujian-ujian yang ditimpa oleh manusia pada akhir zaman ni, di saat ni, kan. Yang ketiga adalah kisah Nabi Musa dan Nabi Khidir. Perbualan mereka berdua, kan, di antara Nabi Khidir dan Nabi Musa. Itu pun dikatakan sebagai, direlatekan sebagai fitnah ilmu. Itu pun satu, kan. Berlaku tak sekarang tentang fitnah ilmu? Berlaku. Yang terakhir, kisah Zulqarnain, kan, iaitu fitnah kedudukan. Berlaku tak sekarang ni ayah-ayah ibu-ibu? Berlaku sekarang. Betul tak? Kan, di akhir zaman ni empat cerita ni direlatekan dengan empat fitnah yang berlaku sekarang. Jadi insya-Allah ayah-ayah ibu-ibu jadi apa tindakan kita sentiasa berbalik-balik kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Insya-Allah kita berbalik pada ulama. Kita mendengar nasihat-nasihat daripada mereka. InsyaAllah, mudah-mudahan Allah Ta'ala tetapkan hati kita untuk ke jalan yang benar. Dan sambil-sambil tu ayah-ayah ibu-ibu, seperti biasa selalu orang duk kongsi, bacalah suratul Kahfi ni. Banyak fadilat dia. Di antaranya kita elak daripada fitnah Dajjal. Kalau ayah ibu-ibu tak mampu nak baca satu surah, bacalah 10 ayat awal, 10 ayat terakhir. Yang kita nak masuk pada pagi ni, kita akan baca 10 ayat terakhir. Bermula ayat 110 lah. Cuma muka surat ni ada muka surat 98, betul tak? Kan? Tapi tak apa. Jadi amalkan ayah-ayah ibu-ibu. Macam mana ayah-ayah ibu-ibu amalkan pada pagi Jumaat, baca suratul Kahfi, satu surah. Yang tu lagi terbaik ayah-ayah ibu-ibu. Baca satu surah. Kalau dah selalu kita amalkan bacaan suratul Kahfi ni, macam mana kita duk baca suratul Yasin pada malam Jumaat tu, bacalah suratul Kahfi juga pada hari Jumaat. Mudah-mudahan kita baca satu surah tu, Allah Ta'ala tetapkan hati kita lah daripada kita terkena fitnah Dajjal. Sebab fitnah Dajjal ni dia sangat kuat ayah-ayah ibu-ibu. Kita rasa macam sebab kita tak nampak lagi fitnah Dajjal tu macam mana, tapi benda tu dah kita nampak sekarang apa yang berlaku. Jadi kita sama-sama perbaiki diri kita. Selagi mana ni pesanan untuk diri saya sendirilah, yang masih banyak melakukan dosa, dan nasihat untuk ayah-ayah ibu-ibu juga. Untuk sama-sama kita ubah diri kita. Bacalah suratul Kahfi, tak apa. Tak mampu baca satu surah, baca 10 ayat. Tapi insya-Allah pagi Jumaat tu kita cuba amalkan baca satu surah. Macam mana ayah-ayah ibu-ibu ikut live pagi kita hari Jumaat pagi tu, ikutlah ayah-ayah ibu-ibu. At least kita ada baca juga suratul Kahfi. Bila mana
fitnah Dajjal tu datang, insya-Allah kita terhindar daripada fitnah Dajjal tersebut dengan asbab kita membaca suratul Kahfi. Nah, insya-Allah kita kongsikan nasihat kepada ahli keluarga kita. Nah, mudah-mudahan ahli keluarga kita pun terhindar daripada terkena fitnah Dajjal. Jadi ayah-ayah, ibu-ibu kena ingat. Nah, yang kena fitnah Dajjal ni bukan sikit ayah-ayah, ibu-ibu. Banyak yang kena. Jadi kita pun tak tahu kita di side yang mana. Side yang baik ataupun di side yang terjerumus dalam fitnah Dajjal ni. Kan? Mungkin sekarang kita nampak macam alah tak ada apa-apa lah. No, ayah-ayah, ibu-ibu. Kena hati-hati. Nah, sekarang fitnah-fitnah yang saya kongsikan sebentar tadi dan ayah-ayah, ibu-ibu pun dah tahu tu, benda tu dah berlaku sekarang. Kan kita tengok dekat Mesir, dekat mana? Dekat Allahumma salli ala Muhammad, dekat yang negara Arab tu. Kan kita tengok sekarang macam mana kan keturunan Saudi kaya raya kan, mereka buat menari dekat sana kan. Jadi kena hati-hati ayah-ayah, ibu-ibu. Fitnah tu dah banyak kita nampak. Nah, mudah-mudahan kita dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Insya-Allah. Baik. Jadi insya-Allah tanpa buang masa lagi, mari sama-sama kita baca Sayyidul Istighfar insya-Allah. Baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru adh-dhunuba illa anta. Baik, insya-Allah kita mulakan dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. InsyaAllah. Baik. Jadi insyaAllah ayah ibu pada episod 152 kita masuk pada juzuk yang ke-16, akhir suratul Kahfi, ayat 98, muka surat 304. InsyaAllah. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang memberi salam, ahlan wa salam, selamat datang saya ucapkan. Yang mana yang belum berkongsi, teruskan berkongsi ayah-ayah ibu-ibu, letak description di atas. Hashtag baca ikut guru, no spacing. InsyaAllah. Boleh? Yang mana yang dah kongsi, terima kasih saya ucapkan. Nah, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala permudahkan urusan kita pada hari ini, insya-Allah. Baik. Jadi kita mulakan pada ayat 98, insya-Allah. Jadi sebelum tu kita tarik nafas dulu ayah-ayah ibu-ibu. Kita tenang, kita nak baca Al-Quran. Okey, tarik nafas dulu. Tahan dan lepas. Okey, baik. Jom sama-sama kita mulakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qala hadza rahmatun mir rabbi.
قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكا فإذا جاء وعد ربي جعله دكا. Baik, seterusnya. Wa kana wa'du rabbi haqqan. Wa kana wa'du rabbi haqqan. Wa tarakna ba'dahum يومئذ يموج في بعض وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض. Nah, tahan dekat sisi lidah kita. Nah, bersentuhan dengan gigi atas, gigi gerham atas, kanan ataupun kiri lah. Nah, tanpa ada lantunan bunyi pada huruf dad. Wa nufikha fis suri fajama'nahum jam'a. Wa nufikha fis suri fajama'nahum jam'a. وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا. Ini pun sama juga. وعرضنا kan, wa'aradna. Tu bila mati dengan huruf dad, ayah-ayah ibu-ibu, tolong hati-hati, jangan ada lantunan. Wa'aradna, arada tak ada, tak boleh. Wa'aradna, macam tu. Baik, ayat 101. Ini baru kita masuk 10 ayat yang terakhir. الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري. Nanti dekat sini. Ulang. الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا وكانوا لا يستطيعون سمعا أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي. Nanti dekat sini. أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي. Ambil balik. أن يتخذوا. Buat anak panah dekat sini. أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم
lilkafirina nuzula. Inna a'tadna jahannama lilkafirina nuzula. Seterusnya ayat 103. Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala. Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala. Baik, ayat 104. Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya. Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Nampak tak dekat sini perkataan yuhsinu muncung pada ya sebab dia berbaris dhammah, baris depan. Dan matikan dengan ha, kena seringai bibir kita, kena tarik balik. Muncung pada ya dan tarik balik pada mati huruf ha, sebab ha bukan makhraj dia, tempat keluar dia di kawasan bibir, dia di kawasan tengah kerongkong. Macam tu. Dan dia ada bunyi berangin lah pada huruf ha. Baik, ayat 105. Ulaika alladzina kafaru bi ayati rabbihim. Ulaika alladzina kafaru bi ayati rabbihim wa liqa'ihi fahabitat a'maluhum fala nuqimu lahum ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم ambil balik فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا. Baik. Ayat 107. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihat. Mati dekat sini, solihat. Ulang, tarik nafas. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihat. Ambil balik wa 'amilus solihat sampai habis. Wa 'amilus solihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula.
وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. Okey, sebentar ayah-ayah ibu. Okey, baik. Ayat 108 insya-Allah. 2.7. Okey, mata yang memandang. Alhamdulillah. Teruskan lagi berkongsi insya-Allah. Teruskan. Khalidina fiha la yabghuna anha hiwala. Khalidina fiha la yabghuna anha hiwala. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي. Nanti dekat sini Rabbi. Ulang. قل لو كان البحر مدادا. Minta maaf, midadal. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي. Ini kita sambung. Walau ji'na bimithlihi madada. Walau ji'na bimithlihi madada. Ayat terakhir pada suratul Kahfi. Baik. Ayah-ayah ibu-ibu, standby ayah-ayah ibu-ibu. Sekali kita nak tengok surah apa yang berada selepas suratul Kahfi. Yang ni siapa yang join hari ini dia sangat-sangat beruntung. Okey. Qul innama ana basyarum مثلكم قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. Okey. Kalau nafat tak sampai, tak apa, ambil balik. Annama ilahukum ilahu wahid. Faman kana yarju liqa'a rabbih فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك فليعمل عملا صالحا ولا يشرك. Okay, ambil balik. ولا يشرك بعبادة رب. Minta maaf. ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. Ulang. Yang terakhir,
ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. Alhamdulillah. Tahniah ayah-ayah ibu-ibu, berjaya habiskan suratul Kahfi. Yang ni yang kita nak pergi pada muka surat yang seterusnya. Ni surah yang dinanti-nantikan, di antara surah yang paling famous. Okey. Bukan famous apa? Famous tentang bacaan pada awal ayat, awal surah ni. Baik ayah-ayah ibu-ibu, mari kita pergi pada muka surat yang seterusnya. Okey, sebelum tu ayah-ayah ibu-ibu minum air dahulu, sebab kita nak pergi lagi yang mencabar ni ayah-ayah ibu-ibu. Kita nak masuk pada surah yang mencabar. Okey, baik. Buka muka surat 305. Alhamdulillah selesai tahniah suratul Kahfi. Mari kita masuk pada surah Maryam. Pada surah Maryam insya-Allah. Baik. Jadi insya-Allah kita tengok sikit surah Maryam, surah Makkiyah, surah yang ke-19. Dan dia ada 98 ayat sahaja. Okey. Cumanya pada awal juzuk ni, pada awal ayat, awal surah pada surah Maryam. Dia bermula dengan huruf apa ya ibu-ibu? Bermula dengan huruf muqatta'ah. Itu nama dia. Okey. Jadi nama apa ya ibu-ibu? Bermula dengan huruf apa? Bukan huruf hijaiyah. Nama dia adalah huruf muqatta'ah. Saya cerita sikit je. Saya kongsi sedikit je. Huruf muqatta'ah ni sebahagian daripada huruf hijaiyah. Huruf muqatta'ah ni adalah sebahagian daripada huruf hijaiyah. Yang kita tahu huruf hijaiyah ni ada 29 huruf. Manakala surah Maryam dia ada 14 huruf sahaja. Okey? Yang nak selebihnya, yang tu ayah-ayah ibu-ibu kena join kelas tajwid pada bulan hadapan. InsyaAllah kami akan kongsikan pada ayah-ayah ibu-ibu tentang surah Maryam. Yang ni dia bermula dengan nama huruf. Ayah-ayah ibu-ibu bunyi huruf. Bukan kahaya asa. Salah ayah-ayah ibu-ibu. Sebab dia tidak berbaris. Bila tidak berbaris maka kena sebut nama hurufnya. Baik. Jadi seperti biasa kita kena letakkan dahulu, nomborkan dahulu, sebab kita nak tahu berapa harakat kita nak baca. Kan? Okey, baik. Kaf, kita nampak kalau ada tanda ombak ni bacaan dia 6 harakat. Huruf muqatta'ah memang bacaan dia 6 harakat, no discount, tak boleh baca kurang. Okey, insya-Allah. Ha 2 harakat, ya 2 harakat, ain berapa harakat? 6. Okey. Sad berapa harakat? 6 harakat. Baik. Ain nak masuk pada huruf sad. Okey. Dengung 2 harakat. Okey. Ain nak masuk pada huruf sad ada 2 harakat. Sekejap saya tulis sekali lagi. Okey, tak apa. Slow-slow ayah-ayah ibu-ibu, jangan risau. Saya guide ayah-ayah ibu-ibu. Jangan takut. Okey. Jangan terkejut dengan berapa harakat yang kita nak baca. Insya-Allah kita slow-slow ayah-ayah ibu-ibu 6 2 6 2 6. 2 ni di antara ain nak masuk pada huruf sad. Okey. 6 2 2 6 2 6. Ini bacaan dia yang kita akan baca sebentar sahaja lagi. Okey. Jadi tulis dulu, tak apa. Nak tahu kenapa ada 2 harakat, ada dengung kat sini 2 harakat, yang tu kena masuk kelas. Saya akan kongsikan pada ayah-ayah ibu-ibu nanti. Insya-Allah. Baik. Jadi saya switch muka saya dahulu. Saya nak tunjuk pada ayah-ayah ibu-ibu macam mana bacaan dia. Okey, baik. Bacaan dia je ayah-ayah ibu-ibu. Okey. Yang ni ayah-ayah ibu-ibu, huruf muqatta'ah kena gerakkan jari. Ingat 28 ki mata yang mandang, huruf muqatta'ah
kena guna jari. Okey, sebelum tu ayah-ayah ibu, suara saya jelas ke tidak? Suara saya jelas ke tidak ayah-ayah ibu? Kalau jelas ayah-ayah ibu boleh tolong tulis di ruangan komen lah. Saya takut tak dengar nanti. Okey, baik. Jadi jangan takut. Berapa harkat tu, itu tak ada masalah. Okey. Yang ni untuk kita yang baru nak boleh baca ni. Okey. Baru nak boleh nafas kita ni kerana ada yang semput. Tak apa, kita pergi satu-satu dulu sebutan. Okey, kita ambil kaf ha ya dahulu. Okey, ambil dulu tang kaf ha ya. Ain sad nanti kita ambil nafas lain. Okey, kita pergi satu-satu dulu, bagi dapat dulu sebutan. Okey. Sebutan dia. Kaf ha ya. Dapat? Okey? Okey, kita ulang sekali lagi. Bagi dapat dulu. Okey. Sekali lagi tarik nafas. Ini kena tarik nafas ayah-ayah ibu-ibu. Tak boleh tak tarik nafas. Kalau nafas ayah-ayah ibu-ibu pendek sekali lagi, kaf ha ya. Itu tak boleh. Okey. Baik, sekali lagi. Tarik nafas. Kaf ha ya. Okey, dapat 10 harkat. Okey. Baik. Ain nak masuk sad pula. Okey. Tengok dulu saya sebut. Ain sad. Okey. Huruf ain. Okey. Kita tak boleh sebut ain. Tak boleh. Sebab sebutan huruf ain ni dia ada bunyi lin. Ain. Nampak tak? Dia ada bunyi ain, dia ada bunyi lin. Ain dulu. Ain tu yang panjang 6 harkat. Nah, sampai harkat yang ke-6 baru masuk pada huruf sad, baru dengung. Tengok dulu tu dengung 2 harkat. Okey. Sad. Dia mati dengan dal, ma'ari sukun. Okey. Dia mati dengan huruf dal. Okey. Sad. Okey, dapat tak ayah-ayah ibu-ibu? Jelas tak? Okey. Macam tu. Okey. Tu sebutan dia. Okey. Boleh? Okey. Kita cuba sekali lagi. Ini tak apa, saya nak kongsi untuk ayah-ayah ibu-ibu. Baik. Kita ambil dulu kaf haya. Lepas tu ain sad. Kali kedua kita cuba habiskan satu ayat dalam satu nafas. Tak apa. Kita banyakkan praktis, jangan risau. Allah Maha mengetahui ayah-ayah ibu. Okey, baik. Tarik nafas. Ain. Ain enggak dah. Okey, kita mula kaf haya dulu. Kaf ha ya. Okey, dapat? Okey, ain sad pula. Ain sad. Okey. Yang ni dia mencabar sikit ayah-ayah ibu-ibu. Surah Maryam adalah surah yang paling mencabar pada huruf muqatta'ah dia sebab dia panjang. Kalau dalam surah-surah yang lain 3 huruf, 4 huruf. Yang ni dia letak 6 huruf, 5 huruf. Okey. Kita cuba tarik nafas, gabungkan ke semua huruf tersebut. Baik. Kaf ha ya ain sad.
Buang nafas tadi. Okey. Dia cara nak bagi dapat nafas panjang, tolong duduk tegak-tegak ayah-ayah ibu-ibu. Badan kena tegak sebab udara kita nak naik dari perut, nak naik ke atas. Kan dia tak boleh melengkung. Jangan duduk macam ni. Duduk macam ni baca nafas pendek. Okey, duduk tegak-tegak, tarik nafas betul-betul, masuk melalui hidung dan cuba baca. Okey. Baik, mari kita tengok pula pada Al-Quran. Okey, kita cuba sekali lagi. Okey. Minta maaf ayah-ayah ibu nah, terambil masa untuk saya nak kongsikan yang huruf muqatta'ah ni. Okey, tak apa. Tak apa, ambil masa sedikit. Mudah-mudahan nanti ayah-ayah ibu-ibu boleh praktis. Jangan risau. Sempurnakan nafas kita tak sampai ke, kena cuba. Kena cuba. Penat ustaz nafas pendek, tak apa. Penat baca Quran, tak apa, dapat pahala. Kan? Okey. Kita cuba, tak apa, jangan takut ayah-ayah ibu. Tak mati pun kita baca ni. Okey. Baik, kita cuba sekali lagi. Tarik nafas, tegakkan badan. Kaf ha ya ain sad. Tercungap-cungap. Alhamdulillah, tak apa. Trust the process ayah-ayah ibu-ibu nah. Jangan risau. Okey. Jangan tengok pada berapa harkat nak kena panjang ni, 20 harkat ke 50 harkat ke, itu nombor saja ayah-ayah ibu-ibu. Jangan tertipu. Okey, itu nombor saja. Sebab kita tak mula baca, kita tak cuba buat latihan. Bila ayah-ayah ibu-ibu cuba praktis hari-hari, tak ada masalah lah ayah-ayah ibu-ibu. Kan? Okey, baik, tak apa, sambung je. Zikru rahmati rabbika abdahu Zakaria. Zikru rahmati rabbika abdahu Zakaria إذ نادى ربه نداء خفيا. Tak sampai ustaz, dosa ke tak dapat baca macam tu? Ayah-ayah ibu-ibu, kalau kita ni baru pertama kali, baru kita nak boleh baca Al-Quran, jangan risau ayah-ayah ibu-ibu. Dimaafkan. Tak apa, Allah Maha mengetahui ayah-ayah ibu-ibu. Kan Allah tahu hamba dia ni, dia punya takat tu je, nafas dia. Tak apa, asalkan kita kenal sebutan-sebutan huruf ni, asalkan kita tahu berapa nak kena panjang, walaupun nafas kita pendek. Jangan takut ayah-ayah ibu-ibu. InsyaAllah tak apa, Allah Maha mengetahui. Baik, yang tak bolehnya, kalau kita dah tahu, kita dah duk baca selalu dah, tapi saja-saja nak pi buat macam tu, tak boleh lah. Okey. Baik. Sambung. Qala rabbi inni wahanal 'azmu minni washta'ala ar-ra'su syai'a. Syai'a pula, syaiba. Minta maaf. Syaiba. Okey, sekali lagi. Qala rabbi inni wahanal 'azmu minni washta'ala ar-ra'su syaiba. Bismillah tak baca ya. Okey, baik. Minta maaf ayah-ayah ibu-ibu. Saya dah terlupa dah. Okey, kita baca bismillah dulu. Kita baca balik. Okey, kita baca sekali lagi. Okey, minta maaf. Okey, kita baca balik. Bismillahirrahmanirrahim. Kaf ha ya ain sad. Zikru rahmati rabbika abdahu Zakaria إذ نادى ربه نداء خفيا
Qala rabbi inni wahanal 'azmu minni washta'ala ar-ra'su syaiba. Sambung. Walam akum bidu'aika rabbi syaqiyya. Walam akum bidu'aika rabbi syaqiyya. Wa inni khiftul mawaliya min warai. Okay. Wa inni khiftul mawaliya min warai. Wa kanat imraati 'aqiran fahab li min ladunka waliya. Wa kanat imraati 'aqiran fahab li min ladunka waliya. Baik, sambung. Yarithuni wa yarithu min ali Yaqub. Yarithuni wa yarithu min ali Yaqub. Waj'alhu rabbi radiyya. Waj'alhu rabbi radiyya. Baik, sambung. Ya Zakaria, inna nubashiruka bi ghulamin ismuhu Yahya. Okey, berhenti dekat Yahya. Baik. Ya Zakaria, inna nubashiruka bi ghulamin ismuhu Yahya. Okey. Baik. Tanwin bertemu dengan hamzah wasal. Tak boleh baca bi ghulamis muhu. Tak boleh. Bi ghulamin ismuhu. Dia kena tambah nun kecil baris di bawah. Hilangkan satu baris pada mim yang bertanwin. Okey? Baru lengkap bacaan dia. Okey, baik. Bi ghulamin ismuhu. Macam tu bacaan dia. Okey? Baik. Okey, jelas Okey, baik. Yang ni ayah-ayah ibu-ibu ambil balik dekat sini hamzah wasal. Okey. Dekat sini saya nak kongsi sikit dengan ayah-ayah ibu-ibu. Yang ni kita tak boleh baca baris depan, tak boleh baca usmuhu. Yang ni dia terkecuali pada 3 kategori tu yang bermula dengan hamzah wasal tu. Okey. Sebab saya nak ambil sini balik. Buat anak panah ambil dekat sini. Jadi bacaan dia dekat sini ismuhu. Okey, bacaan dia ismuhu, bukan usmuhu nah. Ismuhu. Okey? Baik. Ismuhu Yahya lam naj'al lahu min qablu samiyya. Ismuhu Yahya lam naj'al lahu min qablu samiyya. Okey? Saya ulang balik. Tadi kita baca ya Zakaria, kita berhenti dekat Yahya. Betul? Okey, baik. Lepas tu saya tak terus, saya ambil dekat sini balik, mula pada hamzah wasal. Okey? Tak boleh baca lah nismuhu, tak boleh lah. Yang tu kalau kita baca sambung. Kalau mula dengan hamzah wasal di sini, letak baris bawah ismuhu.
Dia bukan usmuhu, bukan tengok huruf yang ketiga dah. Nah, yang ni dia ada kecuali, terkecuali sikit. Okey, itu tak apa, nanti kita belajar. Okey, jadi bacaan dekat sini ismuhu. Okey. Baik. Ayat ke-8. Qala rabbi anna yakunu li ghulamu wa kanat imraati aqira. Okey. Qala rabbi anna yakunu li ghulamu wa kanat imraati aqira wa qad balaghtu minal kibari itiya wa qad balaghtu minal kibari itiya. Okey, ayat ke-9. Qala kadzalika qala rabbuka huwa alayya hayyin. Okey, nanti dekat sini. Qala kadzalika qala rabbuka huwa alayya hayyin. Okey. Wa qad khalaqtuka min qablu wa lam taku syai'a. Wa qad khalaqtuka min qablu wa lam taku syai'a. Qala rabbi ij'al li ayah. Qala rabbi ij'al li ayah. Qala ayatuka alla tukalliman nasa thalatha layalin sawiyya. Okey, jaga pada sa, sa. Yang ni sa, hujung lidah bersentuhan dengan gusi gigi bawah belakang. Mana kata lidah dia tak keluar pada mulut. Yang ni huruf sa, hujung lidah keluar sedikit di antara gigi gunting. Sa. Cuba sebut sa. Dia macam bunyi pelat tu. Huruf sa. Dia kena keluar sedikit hujung lidah. Okey? Beza dah. Jangan nanti bila baca nasasala, nampak tak? Dua-dua bunyi huruf sama. Tak boleh. Dua-dua ni beza dari segi makhraj. Beza dari segi makhraj. Sathala. Okey, sekali lagi. Tarik nafas. Qala ayatuka alla tukalliman nasa thalatha layalin sawiyya. Okey. فخرج على قومه من المحراب. فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا. فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah. Agak mencabar sikit bacaan suratul Maryam ni. Okey. Okey, baik. Tadi ada sahabat kita tanya dan ada sahabat kita dah jawab. Alhamdulillah. Terima kasih yang mana yang tolong saya. Baik, ayah-ayah ibu-ibu. Kenapa tadi sad ada bunyi qalqalah? Ayah-ayah ibu-ibu kena faham. Okey, sebab kita bunyi huruf. Bila bunyi huruf, kita kembali pada sebutan asal. Okey? Kembali pada sebutan asal. Dia macam ni ayah-ayah ibu-ibu. Okey?
Baik. Okey, kaf, ain, sad. Okey, ni saya tunjuk sikitlah kat ayah ibu-ibu. Bila sebut saja huruf, sebut saja nama huruf, kena kembali pada sebutan dan tulisan asal dia. Sebutan kena sebutan asal, nama huruf. Sebutan, tulisan ni pun kena pada tulisan asal. Kalau tidak, mana kita boleh baca kaf, ha, ya, ain, sos. Takkan bunyi sos pula? Kan? Itu tak boleh. Okey, sad. Kembalikan pada sebutan asal. Kan dulu kita mengaji Iqra'. Kalau kita mengaji Iqra' dulu, apa tulisan asal dia? Sad, alif, dal. Tu. Okey, ain. Ain apa dia? Ain, ya, nun. Sebab tu tadi kita sebut ain. Sebab ada bunyi lin dekat sini. Okey, sad. Okey, ya. Ya sahaja. Ha. Ha sahaja. Kaf. Kaf. Nampak tak ayah-ayah ibu-ibu? Minta maaf, tulisan saya tak berapa cantik. Tapi saya cuba untuk tunjuk untuk ayah-ayah ibu-ibu. Okey, sebab tu bila ayah-ayah ibu-ibu mati tadi, ain, sad. Kan sebutan sad kalau kita sebut kan sad, bod. Tu kalau ada kita kembali balik pada tulisan dan sebutan asal. Mana ada sodo. Yang tu bila berbunyi, bila dia berbaris. Kan? Ni kita kembali pada tulisan asal sad. Macam mana tulisan asal dia? Macam ni. Sebab tu ada bunyi sad. Okey. Dan satu lagi tadi, perkataan hamzah wasal. Ismuhu. Okey. Yang ni ayah-ayah ibu-ibu kena tengok sikit. Ini saya nak kongsi sikit je. Kalau saya cerita banyak-banyak nanti ayah-ayah ibu-ibu dia tak faham. Okey, nanti ayah-ayah ibu-ibu yang ni kena ngaji sikit. Okey, yang hukum tajwid. Yang ni kita tak boleh guna yang tiga apa? Ni. Tak boleh guna hamzah wasal yang ni. Okey? Dia ada kecuali. Dia ada terkecuali, tak boleh guna yang ni. Okey? Yang tu dia dalam bahasa Arab sikit ayah-ayah ibu-ibu. Sebab tu tadi dekat sini saya baca ismuhu. Tak boleh baca usmuhu. Tak boleh. Okey, dia tak boleh tengok huruf ketiga dah. Yang ni dia lain sebab dia kembali pada tulisan bahasa Arab sikit. Okey. Kata nama. Bila kata nama ni dia tak boleh baris depan, kena baris bawah. Ismuhu. Okey. Tak boleh baca usmuhu lah ya ibu. Kalau mula dengan hamzah wasal, selepas dia ada perkataan ni, dia ada lebih kurang, kalau tak silap saya lah ya ibu, lebih kurang ada 7 ataupun 8 perkataan yang terkecuali menggunakan 3 benda ni. Okey. Baik. Jadi itu saja, tak apa. InsyaAllah boleh praktis lagi bacaan. Jangan risau. Huruf muqatta'ah tu ayah-ayah ibu-ibu boleh praktis lagi nah. InsyaAllah. Wallahu ta'ala alam. Terima kasih semua yang hadir pada hari ini. InsyaAllah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberkati bacaan kita. Yang paling penting, banyakkan latihan bila membaca Al-Quran. Okey, tak boleh saja kita fokus pada hari ini, pada pagi ini, lepas tu tak baca dah. Lepas tu nanti bila bertemu lagi kita tak faham sebab kita tak buat pengulangan, kita tak baca hari-hari. Okey, baik, insya-Allah. Jadi sekadar itu saja. Apa yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Apa yang lemah, apa yang kurang datang daripada diri saya sendiri. Insya-Allah kita tangguh pengajian kita dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr
Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Amin 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 ya rabbal alamin, insyaallah. Yang tu, yang selebihnya nanti yang tu kena masuk kelas tajwid ayah-ayah ibu-ibu dah. Siapa yang nak masuk kelas tajwid boleh tekan dekat pin komen di bawah, tekan dekat nama tu. Okey, tekan dekat nama, dekat link tu, tekan, ayah-ayah ibu-ibu tengok dekat situ. Okey. Siapa yang nak buat pendaftaran untuk kelas tajwid pada bulan 12. Sekarang intake untuk bulan 12 kita dah boleh ambil. Nah, alhamdulillah. Jadi siapa yang tak nak ketinggalan, tekan dekat pin komen di bawah. Okey, tekan dekat pin komen di bawah. Okey, tekan dekat link tree berwarna biru tu dan ayah-ayah ibu-ibu tengok kotak yang keempat. Okey, kelas asas tajwid mudah. Tapi dengan syarat, nak masuk kelas tajwid dengan syarat ayah-ayah ibu-ibu dah boleh kuasai makhraj huruf hijaiyah. Yang tu yang betul. Nah, kalau ayah-ayah ibu-ibu rasa makhraj pun tak boleh kuasai lagi, jangan masuk kelas tajwid. Sebab nanti ayah-ayah ibu-ibu akan lagi pening. Jadi saranan saya nak masuk kelas tajwid, tak kisahlah ayah-ayah ibu-ibu nak masuk kelas siapa-siapa pun, pastikan boleh kuasai betul-betul makhraj huruf. Kenal dah. Oh, kalau sod dekat mana sebutan dia, kat mana tempat dia, ba dekat mana tempat dia. Nah, jadi kuasai betul-betul dulu makhraj huruf. Kalau yang tu ayah-ayah ibu-ibu dah A, insya-Allah masuk kelas tajwid dia lagi mudah. Dia lagi cepat faham. Nah, itu saranan saya lah. Sebab kami tak boleh nak uji ayah-ayah ibu-ibu lah, melainkan diri sendirilah, jujur pada diri sendiri. Jadi kalau siapa nak masuk kelas tajwid, boleh tekan dekat pin komen, link tree yang berwarna biru tu, tekan, tengok kotak yang keempat, kelas asas tajwid mudah, insya-Allah. Boleh? Baik. Jadi sekadar itu sajalah. Nah, siapa yang nak beli lagi barangan eksklusif Mai Mengaji, boleh dapatkan, insya-Allah. Nah, boleh tekan juga dekat pin komen juga. Nah, untuk beli produk Mai Mengaji, insya-Allah. Baik. Jadi sekadar itu sajalah. Nah, esok kita sambung lagi pada muka surat yang seterusnya, insya-Allah. Yang mana yang belum follow page maimengaji.com, boleh follow dan like page Mai Mengaji. Nah, dan terima kasih yang mana yang sudi berkongsi live, sudi menaja live kita pada pagi ini, sudi berkongsi rezeki bersama tim Mai Mengaji. Kami mendoakan sahabat-sahabat Al-Quran yang join pada pagi ini, semoga dipermudahkan segala urusan, dilimpahkan rezeki dan dijauhkan daripada COVID-19, insya-Allah. Jadi tadi ada sahabat, saya nak ngaji online dengan ustaz, boleh tak? Macam mana? Ustaz, Radiah Husin, Ibu Radiah Husin, boleh tekan dekat pin komen. Dekat pin komen Mai Mengaji tu, ada bentuk pin tu, tekan dekat situ, ada naik link yang berwarna biru. Okey, tekan dekat link berwarna biru dan dia akan naik maimengaji.com ni. Macam ni ayah-ayah ibu. Okey. Nak undur diri, alhamdulillah boleh dah, nak minum air kan, nak breakfast, tak ada masalah. Minta maaf lah tak nak ambil masa. Ayah-ayah ibu-ibu, tekan dekat sini. Okey, tekan dekat link tree yang berwarna biru ni. Okey, tekan dekat sini. Nampak tak ada daftar atau beli di sini, lepas tu ada warna biru link dia. Tekan dekat sini, dia akan naik macam ni lah. Dan pilih yang nombor 4. Ni, kelas asas tajwid mudah. Tekan dekat sini. Dan ayah-ayah ibu-ibu boleh baca dekat sini, insya-Allah. Kita menggunakan Allahumma salli ala Muhammad. Apa tah? Kita menggunakan Google Meet. Belajar menggunakan Google Meet. Kita tak pakai FB Live.
Okey, jadi tempat dia terhad ayah-ayah ibu-ibu. Kena pakai Google Meet ni sebab kita tak boleh ambil ramai. Nah, lebih kurang dalam 25 orang sahaja. Nah, dan insya-Allah tu selepas asas huruf kita masuk pada asas tajwid. Sebab asas tajwid ni kita banyak menggunakan simbol-simbol tajwid. Nah, tapi nak kenal simbol, nak tahu apa harakat, kena masuk dulu, kenal dulu hukum-hukum tajwid, kenal nama-nama hukum dahulu. Tahu dulu macam mana cara bacaan dia, macam mana nak cari simbol dia. Kalau tak masuk kelas tajwid, macam mana kita nak guna panduan tajwid tu? Kan takut nanti kita baca dalam keadaan kita salah. Walaupun betul kita tunjuk tu betul simbol dia, tapi kita baca salah kan. Jadi insya-Allah masuk dulu kelas asas tajwid. Dan kita menggunakan, tengok dekat sini. Okey, FB group. Minta maaf, kita melalui FB group. Okey, tak ada masalah. Okey, dan kita ada kelas ulangan. Itu tak ada masalah. Okey, dan kita ada buat latihan tugasan untuk ayah-ayah ibu-ibu. Setiap kali kita habis kelas, kita bagi latihan untuk mantapkan lagi kefahaman ayah-ayah ibu-ibu tentang hukum tajwid. Dan kita ada sediakan modul, kita ada silibus kita, dan kelas minggu 2 kali insya-Allah. Dan ayah-ayah ibu boleh scroll dekat bawah. Kita akan mula. Ni tak ada, ini lama punya ni. Ada yuran dia RM RM111. Kita ada promosi. Kita ada promosi dekat sini insya-Allah. Okey. Baik. Ataupun ayah-ayah ibu-ibu, jap Allahumma salli ala Muhammad. Sekejap, saya kena tengok balik. Ataupun ayah-ayah ibu-ibu boleh buat pradaftar dahulu. Buat pradaftar dahulu insya-Allah. Boleh juga buat pradaftar dulu. Tekan dekat borang pradaftar ni. Okey, ayah-ayah ibu-ibu tulis nama, nombor telefon, pilih nak kelas apa. Kita letak kelas tajwid ke contoh. Okey, letaklah negara mana dan tulislah dekat sini. Nanti kita akan PM ayah-ayah ibu-ibu lah. Dah letak nombor telefon sekali. Senang kita nak PM ayah-ayah ibu-ibu nanti insya-Allah. Boleh baik. Jadi tekan dekat borang pradaftar dahulu. InsyaAllah nanti admin akan mesej ayah-ayah ibu-ibu untuk join kelas tajwid pada bulan 12 nanti insya-Allah. InsyaAllah. Baik. Jadi sekadar itu sahaja insya-Allah. Kita jumpa lagi 10.30 bacaan suratul Waqiah insya-Allah. Jadi saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tamat hati dengan Al-Quran insya-Allah.